Okay, bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman taman ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma wa amalan maqbula. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama berkongsi ilmu pada malam ini, berdiskusi forum yang bertajuk konsep dakwah melalui politik dalam Islam. Jadi yang dikasihi Ustazah Siti Hajar selaku pensyarah kami, yang dikasihi juga sahabat-sahabat dan ahli panel saya pada malam ini, dan dicintai semua rakan-rakan seperjuangan yang menonton video pada kali ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan mengupas topik yang bertajuk konsep dakwah melalui politik dalam Islam. Okey, sebelum kita masuk dengan lebih mendalam lagi, saya ingin berkongsi pada kalian. Politik merupakan salah satu nama yang tidak asing lagi dalam negara kita, di mana setiap hari ia menjadi satu isu bolan hangat di dalam media sosial ataupun di mana sahaja. Semua orang tahu tentang politik, tapi apakah maksud politik yang sebenarnya? Okey, di sini saya ingin berkongsi pada kalian definisi bagi politik, ilmu berkaitan dasar pemerintahan, ilmu sasiah dan ilmu kenegaraan. Okey, selepas merdeka 1997, Malaysia mengamalkan sistem politik dan pemerintahan serta kerajaan yang berlandaskan konsep demokrasi, berparlimen dan raja berperlembagaan. Dalam sistem demokrasi, kerajaan dipilih melalui pilihan raya yang dibuat sebanyak 5 tahun sekali. Jadi kerajaan kita ini dipilih oleh rakyat untuk memimpin negara kita. Jadi baik pemimpin, baiklah rakyatnya. Okey. Seterusnya, adakah dakwah di dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wujud tak waktu zaman Rasulullah itu politik? Jadi di sini kita ingin mengupas tentang politik melalui medan dakwah. Okey. Untuk ahli panel kita yang pertama, insya-Allah soalan untuk ahli panel kita yang pertama, apakah dan ataupun boleh tak berkongsi kepada kami sejarah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam konsep politik? Dipersilakan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saudara Luqmanul Hakim bin Muhammad Amin ingin menerangkan tentang politik di zaman Rasulullah. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi, iaitu berbunyi adalah Bani Israel. Mereka dipimpin urusannya oleh para Nabi. Yang lain datang menggantikannya. Tidak ada Nabi setelahku, namun akan ada ramai para khalifah. Okay, kita dapat fahami daripada hadis ni, erti kata urus takbir, urusan mereka yang berada di bawah pimpinannya. Maksudnya kat situ kita menceritakan bahawa selepas Nabi akan adanya pelantikan khalifah. Dan daripada itu, politik Islam memimpin urusan manusia untuk mencapai kebaikan di dunia dan membawa mereka ke jalan Allah SWT. So kat situ kita menunjukkan sistem khalifah adalah sistem politik Islam yang telah yang Nabi wasiatkan selepas ketiadaan dia. Okay, di sini saya ingin menyenaraikan antara poin-poin penting yang telah berlaku ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ketika zaman Nabi berlakunya sistem politik yang sejarah sistem politik Islam, iaitu di mana kita boleh nampak bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampilkan keperluan kuasa politik sebagai metod dakwah. So dengan adanya kuasa politik, maka wujudnya dengan adanya kuasa politik, dakwah Rasulullah tu menjadi lebih berkesan. Antara kuasa politik yang ada di tangan baginda ketika itu, tertegaknya Piagam Madinah. So tertubuhnya negara Islam yang pertama ketika itu, iaitu Madinah.
kat situ apabila tertubuhnya sistem politik Islam dan tertubuhnya negara Islam di bawah kepimpinan Nabi, maka pergerakan dakwah Nabi tu di Madinah lebih, orang kata lebih berleluasa. Daripada situlah terbentuknya sistem politik Islam. Okey, saya ingin menyampaikan 3 bentuk poin yang di mana sistem politik Islam yang berada di sistem politik Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang pertama, terbentuknya Piagam Madinah. So kat situ dia membuktikan bahawa dakwah dapat dipelihara dan perkembangan dipelihara dan diperkembangkan dengan berkesan melalui kuasa politik, iaitu melalui perjanjian orang bukan Islam dengan orang orang Islam dan mengiktiraf Islam sebagai suatu kuasa politik yang diperakui. Kat situ bermulanya kuasa politik Islam. Okey, untuk poin yang kedua, saya akan menekankan tentang Rasulullah merealisasikan dakwah dengan menghantar surat-surat dan delegasi dakwah kepada kuasa politik kerajaan pada masa itu. So kan ada peristiwa yang Nabi menghantar surat untuk ke negara-negara besar. Contohnya Rom, kuasa Parsi. So Nabi mengajak mereka, dakwah mereka dengan memasuki Islam. Kat situ kita boleh nampak sistem politik Nabi bila dia dah kuat dengan adanya tertubuhnya negara Islam, dia mengajak daripada negara-negara yang besar ni, Rom dan Parsi ni, satu umpaya yang besar untuk mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Kat situ kita nampak sistem politik Nabi, dia meletakkan kekuasaan dulu dan dia menggerakkan dakwah tu dengan ada kekuasaan politik Islam. Okey, untuk yang poin yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk poin yang ketiga, untuk poin yang ketiga, berlakunya perjanjian Hudaibiyah sebagai sebuah perjanjian politik. Yang kita nampak kat mana dalam perjanjian Hudaibiyah tu, Nabi meletakkan syarat dan cara politik Islam yang menunjukkan ada keseimbangan antara kedua belah pihak. Dan di situ, daripada situ kita dapat lihat bahawa dakwah Nabi tu tersebar kedua belah negeri, iaitu antara Mekah dan Madinah, dan tersebar di sana. Daripada situ juga kita boleh nampak daripada isi perjanjian Hudaibiyah, gencatan senjata dan orang Islam boleh pergi ke Mekah untuk menunaikan haji, dan selain itu juga, dan perjanjian Hudaibiyah tu menunjukkan bahawa kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam meletakkan sistem politik Islam yang betul dan sistematik, yang mana sistem itu telah dipelopori oleh Nabi Muhammad SAW. So 3 isi saya ni, saya nak tekankan bahawa politik Islam itu boleh diguna pakai daripada zaman Nabi Muhammad SAW dan boleh diguna pakai sehingga selepas kewafatannya. Kita tengok kat mana sistem politik Islam tu diteruskan daripada zaman Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Maka sistem politik tu kesinambungan dia berterusan, di mana hadis tadi yang saya tekankan balik, selepas kewafatan Nabi tiada Nabi selepasku dan adanya khilafah. So kat situ adanya khalifah. So kat situ Nabi menekankan bahawa kepimpinan dalam Islam, sistem politik Islam tu diperlukan setelah kewafatan dia. Okey, itu saja poin saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada sahabat saya Luqman Hakim sebagai panel pertama yang berkongsi tentang sejarah dakwah Rasulullah SAW dalam konsep politik. Suka saya tekankan tentang poin-poin yang disampaikan tadi. Gambaran politik kita dapat lihat pada zaman Rasulullah melalui perjanjian Hudaibiyah. Lepas tu kita dapat tengok di Piagam Madinah. Jadi di situ adalah salah satu gambaran di mana wujudnya politik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya. Setiap perbuatan ataupun setiap yang berada di muka bumi ini pastinya ada hukum bertujuan supaya kita boleh mengamalkan tanpa ragu-ragu. Jadi semestinya kita ingin tahu tentang hukum dakwah melalui politik. Dan soalan ini saya tujukan kepada ahli panel kita yang ketiga, iaitu Saudara Aiman Najmi. Fala tafadhal mashkura.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada tuan moderator kita yang handsome, yang kacak yang ada kat sini sekarang. Okey, sebelum kita masuk kepada apakah hukum melaksanakan dakwah dalam politik, kita kena tahu juga apa itu maksud dakwah dan juga apa itu maksud politik Islam itu sendiri. Okey, yang pertama saya nak ambil nak petik kata-kata daripada Yusuf Al-Qadrawi yang mana dia mengatakan bahawa dakwah itu bermaksud satu usaha untuk membawa orang lain kepada Islam supaya mengikut petunjuk agama, melaksanakan segala ketetapan, mengkhususkan segala bentuk penghambaan diri, permohonan dan juga taat kepada Allah. Okey. Yusuf Qadrawi kata dakwah itu adalah usaha untuk membawa orang lain. Yang ini siapa-siapa yang kita nak dakwah, kita punya target dakwah untuk mengikut segala petunjuk agama. Apa yang agama bagi tahu, apa yang agama suruh, apa yang agama larang, itu yang kita nak bagi tahu kat mereka. Okey, kemudiannya untuk melaksanakan segala ketetapan, iaitu apa yang telah Allah dan juga Rasul tetapkan di atas muka bumi dan juga apa yang Allah telah pun arahkan hamba-hamba dia ni untuk buat atas muka bumi. Dan kemudiannya adalah untuk mengkhususkan segala bentuk perhambaan diri, permohonan dan juga taat kepada Allah, iaitu untuk kita beritahu dekat orang lain yang target dakwah kita tu supaya taat kepada Allah. Kemudiannya maksud politik Islam. Okey, saya nak petik pula kata-kata daripada seorang ulama, Muhammad Abdullah, yang mengatakan bahawa politik Islam itu merupakan peraturan-peraturan yang mengatur pentadbiran dan mengurus negara berlandaskan Islam. Okey, politik Islam ni apa dia? Politik Islam ni adalah peraturan yang mengatur pentadbiran dan menguruskan negara berlandaskan Islam. Okey, apa-apa pun yang kita nak buat atas satu-satu negara mestilah berlandaskan apa yang Islam suruh. Apa yang Islam tetapkan. Okey, itu baru boleh dikatakan sebagai politik Islam. Okey, bila dah ada politik, bila dah ada pelantikan, maknanya akan ada ketua dalam setiap-tiap pelantikan. Ketua ke macam negara kita, Perdana Menteri kita. Okey, lantik ketua ni perlu ke tak perlu? Okey, merujuk kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Daud yang bermaksud tidak harus bagi 3 orang yang berada di tengah-tengah bumi yang lapang, yang ini bermusafir, melainkan mereka mesti melantik salah seorang daripada mereka itu sebagai menjadi seorang pemimpin. Okey. Ibnu Taimiyah berkata, hadis ni dia bagi tahu kalaulah diwajibkan untuk mereka yang berjalan bermusafir dalam keadaan yang sedikit ataupun lebih senang kita kata diwajibkan hadis ni bagi seorang pemimpin dalam jemaah yang sikit. Maka Ibnu Taimiyah kata, inilah peringatan tentang kewajipan tersebut bagi melantik seorang pemimpin dalam kelompok yang ramai. Okey. Apa yang dikatakan oleh mufti wilayah? Dia kata kita digalakkan untuk melakukan sistem politik berlandaskan sistem Islam. Tadi awal-awal moderator kita dah kata, cantik ataupun baiknya politik, sistem kerajaan, maka baiklah rakyatnya. Okey, apabila kerajaan yang memegang agama Islam dengan kuat, maka dia akan mengamalkan apa yang Islam suruh dan suruh pula rakyat dia untuk amalkan apa yang Islam suruh. Situlah yang jadinya apabila pemimpin yang baik, rujuklah rakyat yang baik. Maka kat sini kita digalakkan ataupun diharuskan untuk melakukan dakwah berdasarkan sistem Islam. Kalau kita tengok dulu dekat Kelantan, almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz, dia mengamalkan Islam dengan kuat ketika dia menjadi Menteri Besar kat Kelantan. Okey, kita tengok Kelantan masa tu macam mana. Rakyat dia pun elok-elok, bagus-bagus. Semua akhlak pun boleh dikatakan cantik. Zero rasuah dekat Kelantan masa tu. Sebab apa? Sebab mengamalkan konsep Islam dengan teguh, dengan kuat, dan semua benda ni diberkati dan Allah pun akan tunjukkan jalan kepada hamba-hamba dia yang berpegang kepada Islam. Okay, itu jawapan daripada saya. Terima kasih pada Tuan Moderator. Okay.
Okey, terima kasih pada sahabat saya Aiman Najmi sebagai salah satu panel yang kedua. Jadi sedikit sahaja poin yang saya tertarik dengan penyampaian saudara Aiman, iaitu jelas di sini bahawa menurut Muhammad Abdullah tadi, dia kata sistem politik Islam adalah peraturan yang mengatur pentadbiran pengurusan berlandaskan Islam. Jadi sistem ini yang mengatur segala perjalanan yang dibuat melalui politik. Terima kasih kerana memberi penjelasan yang sangat, saya rasa sangat memberi pencerahan kepada orang lain berkenaan dengan hukum dakwah melalui politik. Okey, seterusnya untuk panel kita yang ketiga, saudara Wan Ahmad Basharuddin. Soalan yang seterusnya, strategi dakwah melalui politik di era zaman moden. Kita tahu era zaman sekarang tak sama macam dulu. Strategi dakwah yang zaman dulu tak pasti boleh dipakai ataupun tidak zaman sekarang. Dan apakah usaha kita sebagai pendakwah untuk memperbaharui strategi dakwah kita pada masa kini? Sama ada kita mengekalkan dakwah dengan cara dulu ataupun kita membuat satu anjakan paradigma, kita perlu memperbaharui dakwah kita di dalam politik di zaman moden ini. So dipersilakan kepada ahli panel kita yang ketiga, pada tafadhal masykurah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada para moderator. Okey, seterusnya saya akan masuk kepada strategi dakwah dalam bidang politik di era moden. Bagi pendapat saya, politik dan dakwah ni adalah dua perkara yang saling memerlukan antara satu sama lain. Maju dan mundurnya masyarakat Islam adalah bergantung kepada kuat atau tidaknya politik umat Islam atau penghayatan dakwah dalam kalangan masyarakat Islam. Dalam menanggapi persoalan politik dan dakwah ini terdapat dua aliran golongan politik umat Islam, maafkan saya, dua pemikiran yang berbeza dalam kalangan masyarakat Islam. Satu golongan melihat bahawa dakwah dan politik ini adalah perkara yang tidak boleh dipisahkan. Dan satu lagi golongan pula menyatakan pendirian mereka bahawa dakwah dan politik ini adalah perkara yang tidak boleh dipisahkan. Ini satu perkara yang suci dan tidak boleh dicampur adukkan dengan politik. Maknanya di sini ada dua golongan. Yang pertama, satu golongan yang boleh dipisahkan dan satu golongan membawa pendirian sendiri. Okey, antara dakwah juga memainkan peranan yang tersendiri dalam bidang politik. Antaranya ialah bertanggungjawab dalam memberi kefahaman tentang Islam dalam jiwa setiap pemegang kuasa pemerintah supaya amanah rakyat yang dipegang tidak disalahgunakan dengan sewenang-wenangnya. Maksudnya di sini kerajaan, contohnya kerajaan sekarang, dia membela nasib rakyat kita. Contoh Tan Sri Muhyiddin Yassin ni dia membela nasib rakyat dengan membuka akaun pertama KWSP, iaitu dapat mengeluarkan 10 bukan macam kerajaan sebelumnya, dan dia tidak membela nasib rakyat tapi dia guna duit rakyat untuk kepentingan dia sendiri. Okey, seterusnya dakwah ini juga memainkan peranan yang tersendiri dalam bidang politik, yakni bertanggungjawab dalam memberi kefahaman tentang Islam dalam jiwa setiap pemegang kuasa pemerintah supaya amanah rakyat dipegang tidak disalahgunakan.
Selain itu juga, kepentingan wujudnya dakwah dalam aspek politik adalah untuk dijadikan sebagai amaran atau peringatan supaya kuasa yang diperoleh tidak digunakan ke jalan maksiat. Peranan dakwah di sini, pemerintah mampu menggunakan kuasa yang ada untuk membanteras perkara-perkara fasik dan mungkar atau sebagai benteng pencegahan dari terlibat dalam perkara-perkara kemungkaran. Dalam strategi dakwah ini juga, para pendakwah juga amat penting dalam membantu pemerintah supaya mentadbir negara mengikut acuan Islam. Okey, menurut Ibnu Taimiyah dan Al-Mawardi, politik hendaklah digunakan untuk tujuan memartabatkan agama. Sehubungan dengan itu, orang yang mempunyai kuasa politik hendaklah memahami bahawa kuasa politik adalah satu amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, setiap kamu adalah pengembala dan akan dipertanggungjawabkan di atas gembalaannya. Ini menunjukkan tentang tanggungjawab berat di hadapan Allah terhadap orang yang dipimpin. Terdapat banyak ayat yang mengaitkan antara dakwah dan politik dalam surah Al-Hajj, yang maksudnya iaitu mereka, yakni umat Islam, yang jika kami memberikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan ingatlah, bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Apabila difahami melalui ayat di atas, terdapat beberapa perintah syarat yang perlu dilaksanakan seperti menunaikan solat, mengeluarkan zakat serta menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah termasuk dalam urusan dakwah. Ini menjelaskan peranan dan fungsi kuasa politik, iaitu menegakkan hukum Allah dan hak-haknya. Okey, setakat itu saja. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada panel kita yang ketiga, Wan Ahmad Basharuddin, di mana banyak orang kata banyak poin yang disampaikan kepada kita. Yang saya ingin highlightkan kepada kita semua adalah perlu dakwah dalam politik supaya tak salah guna kuasa. Okey, pemerintah mampu menolak perbuatan fasik dan mungkar kalau pemerintah Islam yang mengikut politik Islam, dan seterusnya. Politik adalah wasilah dakwah. Maksudnya zaman sekarang ni politik ni menjadi salah satu perkara yang penting. Jadi perlunya menerapkan dakwah di dalam aspek politik supaya dakwah kita sampai pada masa kini. Jadi alhamdulillah, selesai saja diskusi kita pada malam ini. Diharapkan semua dapat sedikit sebanyak ilmu tentang konsep dakwah melalui politik dalam Islam. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita yang hebat pada malam ini, berkongsi tentang sedikit sebanyak ilmu. Mudah-mudahan dengan adanya ilmu ini kita dapat menyampaikan kepada orang lain supaya tersebarnya kebaikan dakwah melalui politik ini, insya-Allah. Jadi itu saja daripada kami. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Tutup diskusi forum kita pada malam ini dengan tasbih kafarah suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.